واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya mengucapkan ribuan terima kasih, selamat datang kepada semua rakan-rakan yang berada di studio pada hari ini dan juga yang berada di depan kaca TV, di YouTube, di Facebook. Terus kita share, kongsikan dengan rakan-rakan yang ada untuk sama-sama kita meneruskan halaman yang ke-9 daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Satu sahaja ayat dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas sihat ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Safas. Kita hari ini satu ayat. Ya betul Safas. Satu ayat bersama dengan rakan-rakan daripada mana hari ini Ustaz? Ya, subhanallah, alhamdulillah. Kita bersama pada hari ini sahabat-sahabat Al-Quran dari Rumah Ngaji Lisanul Haqq. Qala. Oh, masya-Allah. Haqq. Silakan. Bandar Seri Alam Masai Johor mana? Masai. Assalamualaikum. Oh, subhanallah. Selamat datang ke Teratak My Quran Time. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Rumah Ngaji Felda Waha, Kota Tinggi Johor. Ya, sihat semua? Alhamdulillah. Sudah bersedia untuk menggemakan studio kita? Pintu sudah dikunci, minta maaf. Tak boleh keluar lagi. Dan juga ni para qari dan qariah kita ada sama. Dan seperti biasa sahabat-sahabat kita kumpulan Al-Istiqamah. Istiqamah. Yang bersama kita. Masya-Allah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi satu-satunya ayat yang kita akan dalami pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-60, kisah mukjizat, ya, satu lagi peristiwa babak yang dirakamkan Allah SWT untuk panduan Bani Israel untuk dikenang nikmatnya yang Allah berikan dan juga untuk kita mengambil pelajaran daripada kisah ini, kisah mukjizat Nabi Musa, iaitu air yang terpancar daripada batu untuk 12 kabilah yang bersama yang berada di padang Sahara, di padang pasir ketika mereka itu belum lagi masuk ke bumi Palestin. Mari sama-sama kita baca ayat 60 ini untuk sama-sama kita merenung kepada episod sejarah ini. Ia bukan sekadar sejarah tetapi ia adalah peringatan. Bila Allah menggunakan perkataan wa'il, Allah suruh kita untuk mengimbau kembali kepada sejarah lama untuk kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita mengulang perkara yang buruk, tapi pelajaran yang baik itu yang kita ambil. Ayat 60 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'da. Apa khabar semua ayah dan bonda? Sekali lagi sihat semuanya, alhamdulillah. Dan juga ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang ikuti di mana juga platform kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita
untuk bersama dengan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Walau jauh datang subhanallah apa dari Johor JDT jauh sampai pada hari ini alhamdulillah, dan kita nak dengar suara lah sekejap lagi insya-Allah insya-Allah taala. Baik. Jadi untuk permulaan ini seperti kata Al-Fadhil Safas sebentar tadi, kita akan membaca ayat yang ke-60 saja. Satu ayat perkongsian kita pada hari ini merangkumi 3 baris lebih 3 baris lebih. Pastinya ada selekor-selekor tajam yang kita nak kongsikan sekejap lagi. Namun ayuh kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-60 dengan bacaan murattal jiharkah ataupun jaharkah. Boleh? Taranum apa? Jaharkah, bukan jerkah. Bukan juga jaharkah ataupun jiharkah. Sama seperti permulaan kita baca tadi surah Al-Fatihah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-60. Untuk sama-sama kita melihat babak seterusnya, babak yang ke-9 ya. Kalau kita lihat pada ayat 40 hingga 47, Allah mengingatkan kepada Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, iaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan nikmat itu ada banyak, dan ini adalah nikmat yang ke-9 apabila Allah menyatakan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ya, jadi apabila kita melihat pada ayat yang ke-60 ini, wa'id maksudnya ialah ingatlah ya ketika Nabi Musa ini memohon air, Ustaz ya. Ayat ini nanti kita akan jumpa pada surah Al-A'raf, lebih kurang sama juga ya, di mana pada ayat yang ke-160 surah yang ke-7 surah Al-A'raf ini menceritakan peristiwa yang sama tapi dalam bentuk sudut berbeza. Kalau kita tengok dalam Quran Time ni pun ada masa tunjuk saya, ada masa tunjuk kita berdua, tunjuk Ustaz Tar, tunjuk kepada penonton yang ada. Maka dalam babak yang disampaikan berkaitan dengan kisah Bani Israel ini, ada kamera yang fokus kepada waktu Nabi Musa berdoa memohon hujan ya. Dalam masa yang sama ialah selepas itu pada surah Al-A'raf ayat 160 itu bercerita tentang kaumnya yang memohon Nabi Musa berdoa untuk minta hujan. Yang itu kaumnya minta, Ustaz ya, tapi yang ini adalah Nabi Musa yang terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita belajar di sini? Belajar iaitu apabila kita bercakap tentang satu keperitan kepayahan, maka kita akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bani Israel tahu bahawa mereka boleh minta sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka memohon kepada Nabi Musa untuk berdoa untuk kaumnya itu air. Mengapa? Kerana orang yang makin baik, banyak berbuat amal, maka doanya tidak ada hijab, Ustaz ya. Doa kita boleh ya, tetapi kalau kita jumpa orang yang saleh, kita salah satu sunnahnya ialah kita minta orang itu doakan kita ya. Doakan kerana apa? Kerana kita tak tahu ya mana satu yang diterima Allah SWT. Mungkin doa kita, tapi mungkin juga orang saleh yang beramal pada hari itu, mungkin dia derma banyak ya, hari itu mungkin baca Qurannya banyak, solatnya banyak. Maka orang saleh ini bila dia mengangkat tangan memohon pada Allah SWT,
ianya dikabulkan. Dan Nabi Musa mohon untuk kaumnya, ya, mohon untuk kaumnya. Bila kita berdoa Ustaz, ya, kalau kita minta untuk seorang-seorang itu satu, tapi bila minta untuk orang lain sebenarnya lagi cepat dikabulkan. Jadi kalau kita nak jadi orang bijak, ialah kita doa macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah, padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita tak cakap seorang-seorang. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang, tapi kita minta untuk anak kita, untuk isteri, untuk suami, untuk kawan dan sebagainya, dan itu yang dirakamkan dengan perkataan nasta'in, agar kita selalu ingat bahawa mungkin ada kepayahan orang lain yang tak sihat Ustaz, ya. Kita mohon dimudahkan, disihatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya adalah untuk kita juga. Ya, orang itu dikabulkan dan kita juga akan dapat manfaat doa tersebut. Baik, itu pelajaran daripada bahagian istasqa Musa liqaumih. Kita menyambung selepas itu, Allah kabulkan. Ya, Allah tak cakap wa qulna, Allah tak cakap thumma qulna ataupun saqulna, tapi Allah gunakan faqulna. Maksudnya tak berapa lama, ya, fa itu maksudnya sesuatu yang tak berapa lama. Kesan daripada Nabi Musa memohon hujan daripada Allah SWT, memohon air, memohon air, maka Allah cakap apa? Faqulna rib bi asakal hajar. Ya, Allah tak terus bagi keluar hujan ke, tak Ustaz, ya. Kalau hujan terus, mereka kat padang pasir, banjirlah nanti, kan? Lagi payah bagi mereka. Ya, nak apa, kalau hujan itu macam mana mereka nak takungkan air tersebut. Jadi Allah bagi air yang sesuai untuk mereka yang berada di padang pasir. Bagaimana kaedahnya? Kami bercakap ataupun berfirman, pukullah bi asakal hajar, dengan asak, ya. Asak itu adalah dia punya tongkat Ustaz. Asa, ya, asa, tongkatmu wahai Musa al-hajar. Tongkat inilah yang sudah pun digunakan oleh Nabi Musa ketika bertemu dengan Firaun. Ya, ketika Firaun di Mesir Ustaz, ya, bila ada masalah tentang dia kata betul ke kamu ni daripada Tuhan dan sebagainya, maka tongkat ini membantu. Jadi kali ini tongkat ini membantu sekali lagi dengan izin Allah. Apakah rahsianya? Kita akan lihat sebentar lagi. Berhenti sebentar, My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini dalam ayat yang ke-60 sudah pun kita melihat pada bahagian pertama Ustaz ya, tentang bagaimana Nabi Musa ini memohon air daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaumnya yang berada di padang pasir, dan sudah tentunya ianya diperlukan kerana ianya tempat yang panas, dan lebih daripada itu ini bukan untuk 2-3 orang Ustaz ya, yang berhijrah ataupun yang berpindah daripada Mesir itu 600,000 orang, dan kita sudah pun maklum tentang bila ada di kalangan mereka yang membuat hal maka ianya telah diberikan rijzam minas sama pada ayat 59, iaitu satu wabak yang menyebabkan kematian 70,000 orang dalam masa 1 jam. Satu wabak yang sebenarnya terakam dalam sejarah, dan kita mungkin sebelum ini tak berapa biasa istilah tu Ustaz ya, tapi bila kita tengok COVID baru ini, kita tahu bahawa Allah boleh sahaja membuat perkara tersebut, dan kita tahu bahawa Allah memang hebat. Allah ini memang maha perkasa menghukum kepada orang-orang terdahulu yang istilahnya yafsukun pada ayat 59. Maka apabila mereka berada di padang pasir tersebut, mereka Nabi Musa memohon air untuk mereka, dan apakah yang Allah berikan? Kami perintahkannya untuk memukul tongkatnya kepada batu. Maksudnya ada batu di kawasan tersebut, maka apakah kesannya? Fajarat ya. Fajar itu maksudnya meletus ataupun pecah ya, menghasilkan apa? 12 mata air. 12 mata air ini adalah perlu ya, kerana apa? Satu, mereka ni bab gaduh ni memang suka sangat Ustaz. Ya, bab makanan pun dia orang main sorok-sorok nak ambil lebih, macam dekat dining hall masa sekolah menengah tu kan. Ini adalah perangai Bani Israel. Jadi bagi adik-adik yang dekat sekolah menengah tu, janganlah berebut-rebut kan. Makan makanan masing-masing, tapi kadang-kadang itu umur 15 tahun, ada juga umur 50 tahun pun berebut-rebut kan. Jadi kita doakan jangan jadi seperti Bani Israel. Kita kalau diizinkan dapat rezeki, dapat pangkat dan sebagainya, kita ambil ya, tapi tidak perlu direbutkan. Sehingga kan Allah memberikan sistem kepada mereka. Allah pancarkan 12 mata air. 12 mata air itu kesannya apa? Ialah masing-masing yang satu kumpulan ini dia minum kawasan dia, tak payah nak pergi tempat orang lain. Dah cukup dah untuk mereka. Jadi istilah yang Allah gunakan pada ayat ini ialah fanfajarat. Dalam ayat surah Al-A'raf ayat 160 digunakan perkataan fambajasat Ustaz ya. Jadi jangan keliru, surah Al-Baqarah fanfajarat, di sana fambajasat. Apa bezanya? Bezanya ialah fanfajarat ini adalah air yang meletus, yang keluar memang banyak Ustaz. Amat banyak. Fajar itu seperti kalau fajar sedik di waktu pagi itu cahayanya itu amat bergemerlapan, amat besar, amat terang. Ya, itu fanfajarat. Ya, air itu keluar ya, melimpah-limpah. Baik. Tetapi di dalam surah Al-A'raf, bila kamera difokuskan pada surah Al-A'raf ayat 160 itu, Allah menggunakan perkataan fambajasat ya, fambajasat. Apa bezanya? Fambajasat ni airnya macam meleleh begitu je Ustaz. Dia tak kuat sangat, dia macam kalau apa? Pipe kita tu, kalau dia datang daripada tangki yang besar tu, dia itu fanfajarat. Tetapi kalau katakan dia ada 100 pili daripada tank yang dihantar, lori yang hantar bila tak ada air tu kan, sikit meleleh gitu aja, itu namanya fanbajasat. Okey. Jadi mengapa di sini fanfajarat, di sana fanbajasat ya? Kerana di sini yang mohon doa, yang memohon airnya ialah Nabi Musa Ustaz. Ya, kalau dalam surah Al-A'raf ayat 160 itu yang mohon ialah kaumnya ya, follow up kepada Nabi Musa untuk doa pada Allah. Jadi kat sini peringkat pertama ialah Nabi Musa memang betul-betul memohon air untuk kaumnya. Jadi kerana dia adalah orang yang soleh, diberikan fajarat ya, iaitu air melimpah-limpah. Tetapi bila kaumnya mereka itu ya, mereka berbuat masalah, tak ikut cakap, degil dan sebagainya, Allah tetap juga memberi rezeki kepada mereka air, tapi airnya bagi dalam bentuk bajasat, meleleh gitu je ya. Apa pelajarannya? Pelajarannya ialah kalau dalam hidup kita ni kadang-kadang kita rezeki ada, memang rezeki daripada Allah SWT. Tetapi bila kita menambah amal kita, Allah akan beri rezeki kepada kita level tahap fajarat. Ya, seperti mana Nabi Musa berdoa. Tapi ada juga orang lain yang berdoa juga, minta rezeki tapi dapat air meleleh gitu je kan. Dia punya rezekinya itu meleleh begitu sahaja. Pasal apa? Rupa-rupanya kerana ia bergantung kepada amalan, ya, bergantung kepada amalan, dan sehingga kan bila kaum Bani Israel itu memohon kepada Nabi Musa untuk minta lagi air, kesannya doa ni tu dapat level meleleh, ya, bukan
yang meletus menghasilkan air yang banyak. Jadi itu sebabnya ia pelajaran untuk kita agar kita selalu menambah kebaikan. Allah menyatakan qad alima kullu unasim mashrabahum, ya, iaitu pada ayat ini setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, tak payah bergaduh, tak payah pula dia merasakan bahawa air kat sana lebih sedap, ya, ataupun saya nak cepat saya pergi ke sana, saya pergi potong queue. Perkara-perkara tersebut pelajaran untuk kita janganlah apa istilah Ustaz, gelojoh kan. Jangan gelojoh dalam mendapatkan rezeki. Allah akan bagi. Allah akan bagi. Yang penting ialah kita menambah amal. Nambah amal kita. Ya, kita ajak keluarga kita, ajak kawan kita untuk buat kebaikan. Allah akan pastikan fajarat. Sekali lagi, kita baca ayat 60 ini dan mungkin kita tengoklah Ustaz 2-3 selekoh tajam. Betul. Sebelum nanti pada bahagian seterusnya kita mula nak menghafal. Sila. Betul, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kita belajar hari ini sebahagian dari ayat yang ke-60, subhanallah. Dan ayat yang ke-60 ini memang dia panjang, subhanallah, dan kita dibantu oleh wakaf yang telah disediakan oleh panel yang menyusun mushaf kan. Antaranya kita boleh berhenti pada bi'atha kal hajar kan aina mashrabahum, kan, jadi sudah memandu bacaan kita insya-Allah taala. Jadi kena hati-hati. Antara kalimah yang perlu diberi perhatian, permulaan itu pun dah kena hati-hati. Wa idhistasqa. Cuba. Zal tu hati-hati, kita kena make sure hujung lidah kita kan. Wa idhistasqa. Jangan tertukar dengan zai. Kan main baca wa izi tu zai, wa izi, wa izi, wa idhi. Kan hujung lidah keluar sikit kan. Wa idhistasqa. Cuba. Okey, satu lagi kalimah yang biasa longgar dalam bacaan kita iaitu apabila huruf isti'la ada dengan dia huruf waw yang sukun. Contoh pada kalimah liqaumi. Cuba. Liqaumi. Wa Musa liqaumi. Cuba. Biasa jadi macam mana? Dia jadi qaf tu jadi ka. Wa izistasqa Musa liqaumi. Tu liqau. Liqau ke liqau? Liqau. Dia kata kena muncul mulut ke tak? Dia tak sampai. Wa izistasqa Musa liqau. Amboi. Dia tak muncul mulut. Yang muncul mulut huruf baris depan je. Baris depan dhammah baru muncul kan? Yang ni tak, dia tak bukan baris depan, dia baris atas. Tapi qaf tu kena ada. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Cuba 1 2 3. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Jadi tak nak lagi nanti dalam bas nanti liqau, tak nak. Liqaumi. Cuba. Subhan. Sama juga perkataan sauma. Cuba. Biasa jadi sauma, jadi sa. Liqaumihi, kena tebalkan qaf kat situ, hati-hati tidak terkesan dengan huruf waw. Dan itu antara dua yang perlu kita beri perhatian. Satu lagi, min husnata. Cuba. Angin dia tu hati-hati. Jangan min hus, itu jadi sin. Min husnata. Cuba. Sa kan hujung lidah keluar. Min husnata. Jadi kena hati-hati supaya dia tak bunyi angin macam sin. Min hus. Jadi itu antara peringkat awal ini, selekoh-selekoh tajam yang perlu kita beri perhatian supaya selamat perjalanan kita. Boleh insya-Allah Safas. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar, ya, untuk sama-sama kita memberi perhatian apakah bahagian-bahagian yang perlu diberi perhatian. Elak terbabas Ustaz. Elak terbabas. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu wa idhistasqa Musa. Perkataan yang kita beri fokus ialah saqa.
ya, saqa iaitu memberi minuman ataupun mendapatkan minuman. 25 kali disebut di dalam al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 160, surah Al-Hijr ayat 22, surah Al-Mursalat ayat 27, untuk kita sama-sama memahami bahawa sebenarnya saqa itu ialah mendapatkan minuman, dan minuman ini diperlukan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa pada waktu ini, dan caranya tidak lain tidak bukan, boleh sahaja Nabi Musa pergi cari di padang pasir Ustaz ya, tapi ia mula dengan apa dahulu? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu ialah bila kita berdoa, Allah kata pada Nabi Musa, sila pukulkan, ketukkan tongkat tersebut. Apakah yang Nabi Musa buat? Adakah degil? Tidak. Nabi Musa buat, dan itu adalah syarat untuk mendapat bantuan daripada Allah. Pelajaran untuk kita, kita ikut pada mukjizat Allah, insya-Allah kita akan berjaya. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman, menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, Al-Quran, dapatkan album terbaru daripada Johor, subhanallah. Dan terus istiqamah. Antara lirik lagu Al-Quran Kalamullah, banyak kali masa dulu saya ingat masa budak-budak dulu Safas, Ya. lagu ni lah dengan masa tilawah. Pekat. Ingat yang tu je. Itu je. Kalamullah kan. Terima kasih pada ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran. Berbagai-bagai kumpulan ada hari ini dari Lisanul Haqq. Boy. Bandar Seri Alam Masai, kita ada Rumah Ngaji Firdawaha, Kota Tinggi Johor, dan juga kumpulan Istiqamah kita pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran seperti biasa, segmen ini kita nak berkongsi seketika, nak ulang kaji bahagian tajwid. Bahagian tajwid. Apakah fokus kalimah kita pada kali ini? Jom kita sama-sama ikuti. Iaitulah kita nak menjelaskan ataupun kita nak menyebut dengan betul bacaan hukum idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Bagus ini pada kalimah idrib bi'asaka, kan, iaitulah dalam ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Itu Astagfirullahal azim. Kalimah fokus kita iaitulah idrib bi'asaka, iaitulah idgham mutamathilain, iaitu terjadi apabila bertemunya dua huruf yang sama sifat dan juga sama makhraj. Huruf pertama bertanda sukun atau mati dan huruf yang kedua adalah berbaris. Maka contohnya dalam halaman yang ke-9 ni yang kita baca tadi, iaitulah idrib bi'asaka. Maksudnya huruf ba yang pertama tak berbunyi. Dia terus masuk ke dalam ba yang kedua. Jangan kita baca faqul nadrib bi'as. Hidup juga huruf ba, kan? Jadi dia tak berfungsi sebagai qalqalah kat situ. Dia jadi idgham apa? Mutamathilain. Contoh, faqul nadrib
bi'asakal hajar. 1, 2, 3. Bagus, subhanallah. Dha pun bagus bunyi. Dha dekat mana dha? Dha dekat sini ustaz dia kata. Kat sini, kat pipi ni bukan. Tepi lidah kena mana? Kena gigi geraham sebelah kiri atau kanan. Faqulna tak tepi lidah kita. Faqulna rib bi'asakal hajar. Cuba. Bagus, subhanallah. Dha bagus, bunyi dha bagus. Lepas tu idgham pun bagus pada ba tu, subhanallah. Dan juga hajar, huruf ha apa? Ha pedas. Dan juga ra yang kita matikan dia dengan sebab waqaf, maka sebelum dia baris atas kita bunyi tebal, tebal huruf ra tu. Hajar. Hajar. Bagus. Itu dari segi tajwid dia. Ingat, idgham mutamathilan. Dia ada banyak kan, mutaqaribain, mutajanisain, kan? Banyak. Diulang kaji. Ini hari ini kita belajar mutamathilain. Baik. Itu dari segi tajwid. Kita nak lihat pula apakah lagi perkara ataupun kalimah, huruf-huruf yang perlu kita beri perhatian. Yang dalam ayat yang ke-60 yang kita baca pada hari ini, iaitu kita nak menyempurnakan makhraj huruf ra dan juga qaf pada kalimah mir rizqi. Cuba. Mir rizqi. Perhatikan. Mir rizqi. Mir rizqi. Kulu washrabu mir rizqillah. Cuba. Masya Allah, subhanallah, ada taranum, subhanallah. Jadi mirri tu kebanyakannya ataupun ada berlaku dalam bacaan dia bunyi tebal juga. Walaupun ra tu baris bawah. Sepatutnya kena tarakik lah. Sebab dia baris kasrah baris bawah kan. Baca dia mirri, mirri. Cuba. Mirri. Jangan kita baca kulu washrabu mirriz. Jadi nak tebal juga ra tu Safas. From London. From US. Mir rizqi. Gitu kan? Mir jangan jangan. Mir rizqi. Cuba. Mir rizqi. Kemudian qaf tu hati-hati. Jangan bunyi tipis macam kaf. Mir rizqi. Kita nipiskan bunyi ra, qaf pula terkesan, tak mau. Mir rizqi. Cuba. Mir rizqi. Okey, qaf tu dia letak dekat mana? Dekat dengan hujung lidah kita ni, hujung pangkal lidah dekat dengan anak sulung. bukan anak sulung, dekat dengan anak tekak kan. Dekat dengan anak tekak, jangan anak sulung Anak tekak, mana dekat dengan anak tekak, mana ke dalam lah. Qi, cuba ikut. Qi. Qu. Qa. Qi. Qu. Qa. Ka. Ku. Ki. Itu kaf. Kaf. Ikut juga. Itu kaf, beza kaf dengan qaf. Kaku. Kaku. Mula-mula huruf kaf, yang kedua huruf qaf. Kaku. Memang tak kakulah tu, bagus satu. Alhamdulillah dapat ikut tu. Jadi itu dua perkara yang kita cuba kongsikan, iaitulah satu tadi idgham mutamathilain. Faqul nadrib bi'asak. Satu kan. Yang kedua mir rizqi. Cuba. Mir rizqi. Jangan kona lagi mir. Jangan. Mir rizqi. Mir rizqi. Baik, itu dalam bahagian tajwid. Kita nak cuba pula datang jauh-jauh pada hari ini. Kita nak cuba hafal beberapa kalimah. Bermula ayat yang ke-60 tu. Kita cuba. Perhatikan bacaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok bacaan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Wa idhistasqa
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Cuba. Ha, 8 kalimah kita nak cuba hafal. Wa idhistasqa. Cuba. Musa liqaumihi. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Okey, sekarang cuba jangan perhatikan mushaf. Kan? Tengok Ustaz Fas ke, tengok saya ke, tengok depan ke, skrin ke. Kita cuba perhatikan saya baca dengar betul-betul. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Cuba 1 2 3. Wa idhistasqa Musa فَقُلْنَا اضْرِبْ Ustaz. Ingatlah. Alhamdulillah. Cuba ni. Sambung Wa idhistasqa. Okey, jangan sambung, jangan ulang. Sambung tu saya baca Wa idhistasqa Masya Allah. Cuba lagi. Wa idhistasqa Musa. Sambung. Okey, yang ni ulang perhatikan ulang maksudnya saya baca ni sampai hajar, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah ulang wa idhistasqa. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Boleh tak? Dua kumpulan ni separuh, kumpulan ni separuh Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Sampai situ. 1 2 3. Sambung. Faqul Masya Allah. Subhanallah Safas Ya. Sambil duduk-duduk macam tu je. Boleh menghafal Ustaz Sebelum lagi berdiri Jadi itu antara contoh kita nak cuba hafal. Maksudnya perlu banyak lagi ulangan. Jadi tuan-tuan puan-puan ibu ayah jauhkan nanti kan. Latih dengan kawan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Sadaqallah. Banyakkan ulangan, ulang dan ulang, insya-Allah akan dapat hafal insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita nak sambung sikit lagi, namun kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Berehat seketika. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, itu kita dengar bacaan suara bacaan daripada sahabat-sahabat Al-Quran yang hadir ke studio pada hari ini. Subhanallah, Safas, bacaan yang baik yang kita kongsikan, tajwid tadi dah dapat praktikkan dengan betul lah. Idgham mutamathil yang tadi, tahniah kita ucapkan, dan terus lagi nanti sambung habiskan ayat yang ke-60 nanti, insya-Allah taala. Safas, sebenarnya dapat menghafal sebahagian daripada ayat yang ke-60 ini, panjang sebenarnya, tapi alhamdulillah kita dapat menghafal, dan harapnya kita teruskan dengan fam fajarat, ya, jangan tersilap dengan fam bajasat, ya, pada surah Al-A'raf. Fam fajarat ini maksudnya ialah air itu meletus, ataupun istilah bahasa Inggerisnya gush out, ya, dia terhambur begitu. Kerana apa? Kerana ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan Bani Israel, datang daripada doa seorang insan yang soleh. Yang kita doakan semua tuan-tuan yang hadir pada hari ini adalah insan-insan soleh yang harapnya doanya itu bukan untuk diri kita saja, adalah untuk keluarga kita, untuk orang-orang lain, kerana ia perlukan kepada kekuatan semangat untuk doakan orang lain, ya. Nabi Musa ni dah kena macam-macam, Ustaz, ya, kena kutuk dengan kaumnya masa nak pergi menyeberang tu. Dia kata, ini depan ni laut, ni belakang ni apa, ni nak buat apa ni, kan. Pada waktu itu si Bani Israel terus mengutuk dan juga merendahkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sebagai seorang yang membawa hidayah ataupun perjuangan, tetap perlu bersabar. Dan nanti kita akan tengok lagi babak-babak bagaimana apabila diberi arahan oleh Allah SWT melalui kalam perkataan Nabi Musa, Bani Israel ini degil. Dan ini adalah sebahagian daripada hakikat, Ustaz, ya. Bagaimana kita nak mengajak orang kepada kebaikan. Ada je orang yang degil dalam hidup kita, it's okay, ya. Yang penting ialah kita yang jangan jadi orang yang cepat melenting, dan akhirnya hidayah tidak sampai pada keluarga ataupun masyarakat kita. Ayat 60 sebentar tadi sudah pun kita lihat bagaimana air itu boleh memberi minuman kepada setiap kabilah yang ada. Unasim mashrabahum. Dan Allah menyatakan kulu washrabu mir rizqillah, iaitu makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan sebentar tadi Nabi Musa doa untuk minum, ya, Ustaz, ya. Istasqa, ya. Tetapi Allah kata makanlah dan minumlah, kerana sebelum ini ayat bercerita tentang Allah memberikan manna wasalwa. Dia makan manna wasalwa tersebut, lepas tu takut tercekik, Ustaz, ya. Jadi minta air pula. Itulah yang Allah kata makanlah, minumlah daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa perlu dimaklumkan begitu? Bukankah mereka ni pandai makan sendiri? Makan je lah, kan? Tapi Allah nak ceritakan ini semuanya adalah rezeki daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana mereka deserve. Dalam hidup kita, Ustaz, ni kadang-kadang pasal kita bekerja bersungguh-sungguh, kemudian kita kata abah yang mencari nafkah, bawa rezeki daripada pejabat apa sebagainya, itu sebenarnya adalah rezeki daripada Allah. Kena baiki akidah kita tentang rezeki itu bukan daripada kita, bukan daripada bos, tetapi ianya datang daripada Allah SWT. Tambah amal kebaikan, kita berdoa, maka itu akan melancarkan rezeki kita. Dan lebih daripada itu, Allah mengingatkan wala ta'thau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu melakukan kejahatan ataupun melampau. Apa maksud ta'thau daripada perkataan atha ini? Iaitu dia rosak dari segi ilmu dan minda, Ustaz. Ya, cara berfikir itu rosak. Ya, di mana sebenarnya kalau kita tengok nanti pada ayat yang ke-61, cara berfikir rosak Bani Israel ini, dia dah dapat manna wa salwa, kira makan high class, Ustaz. Dia nak minta apa? Bawang, ya, dia nak minta kacang. Makanan waktu dia kena tindas dahulu, dia nak yang itu. Orang dah bagi makan buffet dekat hotel, dia kata kat hotel ni tak ada cencaluk, contohnya lah, kan. Okey, bukanlah salah minta cencaluk, tetapi janganlah sampai saya tak nak makan lah, budu tak bagi, kan, contohnya. Ataupun makanan-makanan yang biasa dia ambil, tetapi sebenarnya Allah sudah upgrade kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi ayat 60 ini kita baca agar kita dapat ambil pelajaran bahawa
ketika kita mendapat sesuatu anugerah, kita kena ingat ianya datang daripada Allah, dan jangan dengan rezeki yang ada itu kita lupa Allah, langgar syariat dan membuat kerosakan. Ayat 60 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ulang lagi sekali bacaan kita di ayat yang ke-60. Kita nak cuba kali ini dengan bacaan Murattal Hijaz. Kita nak cuba dengan Murattal Hijaz. Jadi ayat yang ke-60 ni panjang seperti kita sebut tadi, banyak yang kita kongsikan. Antaranya satu lagi perlu kita beri perhatian, iaitulah pada ayat ataupun kalimah fajarat. Nun mati bertemu dengan fa, dengung dua harakat, ikhfa ha hakiki kan. Bertemu berapa huruf? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa kan. Berapa belas? 5 boleh kan? 15. Subhanallah, subhanallah. Salah satunya kita jumpa ni nun mati bertemu dengan fa, dengung dua harakat. Fajarat. Dengung dekat situ. So jangan cepat bacaan kita, kena bagi dengung dia dua harakat. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-60. Jom kita cuba Murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-60 ini menjelaskan kepada kita bahawa di hujung itu wala ta'thau fil ardi mufsidin, janganlah dengan minda yang rosak. Salah satunya Ustaznya apabila Nabi Musa tinggalkan 40 hari kepada Bani Israel, cikgu dah tak ada, dia pergi buat perangai ya, dia pergi menyembah kepada berhala ataupun lembu daripada emas yang dipelopori oleh As-Samiri. Jadi ini pelajaran untuk kita bahawa apabila minda kita ini, perasaan kita ini bagus, tidak asar di sini ialah kita cikgu ada di depan, tak ada cikgu, kita tetap juga untuk berpegang kepada hidayah kebaikan syariat yang ada. Bukannya cikgu ada, kita belajar Quran elok-elok ikut, tetapi bila mak ayah dah tak ada, maka dengan cara berfikir yang korup ataupun rosak itu terlibat dengan perkara-perkara yang syirik satu. Dan lebih daripada itu Allah menggunakan perkataan mufsidin, bukan fasidin, iaitu fasid ini orang yang buat rosak Ustaznya. Mufsidin ini adalah orang yang membuat kerosakan kepada orang lain. Bukan sekadar untuk diri sendiri. Diri sendiri mungkin dia buat dosa, dia rasa macam saya nak buat fitnah kan contohnya, tetapi lepas tu dia pergi ambil pula staff 3-4 orang ya, untuk jadi cyber trooper untuk buat fitnah agar geng saya menang selepas ini ataupun saya kalahkan kumpulan yang satu lagi. Perkara itu adalah bukan fasidin tetapi mufsidin. Allah menyatakan jangan gunakan nikmat yang Allah beri itu, rezeki Allah beri kepada kita, mata, telinga, ilmu dan sebagainya, untuk kita membuat kerosakan dan memberi kesan kepada orang lain, pada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita ingin memastikan sumber makanan yang halal dan thayyibah dengan cara apa? Pastikan ianya mengikut kepada syariat daripada Allah. Kita mohon daripada Allah dan sedar bahawa bukanlah kekuatan kita untuk hadir dengan rezeki yang ada, yang perlu kita gunakan ke arah kebaikan. Yang kedua, menghindari sikap tamak ketika makan dan minum. Dan tamak ini bukan sekadar tamak nak makan dapat 30 karipap Ustaz ya, tapi kadang-kadang dia tamak pangkat ya, tak dapat pangkat nak dikejarnya ataupun nak dibuat apa sahaja, yang penting saya punya, awak punya, saya punya ya. Itu perkara yang kita harapkan tidak berlaku apabila kita makin lagi mengambil pelajaran ayat 60 surah Al-Baqarah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, Allah pelihara diri kita daripada menjadi makhluk perosak untuk diri, merosak
masyarakat dan terus bersama orang beriman seperti Nabi Musa alaihi salam. Kita berdoa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami mohon mengadu merayu kepadamu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah. Moga-moga dengan yang demikian apa juga rezeki kami membawa kepada keridaan keampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang senantiasa dibersihkan dengan Al-Quran. Maka rizkikan kami membacanya, memahaminya, mengamalkannya ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam bersama Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan moga-moga Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman yang tidak melakukan kerosakan pada diri kita kepada diri orang di sekitar kita. Dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera, sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time pada ayat yang seterusnya, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين